Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadevan, saya seorang peguam beramal di Tentuan Cedip Hari dan Jamin. Topik kita pada hari ini adalah kes mabuk dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali hari ini saya akan menyentuh mengenai apabila kita memandu kenderaan ataupun menunggang motosikal dalam keadaan yang mabuk. Dan apakah isu-isu yang kita harus tahu, apa yang kita harus buat dan sebagainya. Saya akan cuba olah dengan lebih lanjut mengenai topik kita pada hari ini. Mula-mula sekali had. Berapa banyak yang kamu kena minum atau seseorang tu kena minum sebelum dikategorikan sebagai mabuk? Okey, dia dari segi terma undang-undang dia adalah kiraan dan sebagainya. Tapi untuk meringkaskan atau supaya kamu faham, kalau sekarang ni, kalau kamu minum satu can beer sekalipun, kamu telah boleh ditakrifkan sebagai seorang yang mabuk. Ini kamu kena ingat. Kamu jangan ingat, biasa apa yang berlaku di sini adalah ramai bila saya bercakap dengan anak guam orang ramai. Pendapat orang ramai adalah, oh saya biasa tuan, saya boleh minum sangat banyak. Saya minum satu crate, satu botol pun saya tak ada hal, saya steady. Bukan. Kamu kena ingat, dia bukan dari segi undang-undang, ianya bukan ditentukan berapa had yang kamu boleh minum. Ya memang ada setengah orang tu dia boleh minum banyak tapi masih dalam keadaan yang sedar. Tapi setengah orang tu mungkin minum satu can tapi dah mabuk. Tapi dari segi takrifan undang-undang, kamu kena ingat, kalau kamu minum satu can sekalipun, benda tu bila kita buat ujian akan menunjukkan seolah-olah kamu memang telah mabuk. Dari segi undang-undang, dari segi definisi undang-undang, kamu akan dikategorikan sebagai seorang yang mabuk. So kamu jangan kata macam, oh saya boleh minum banyak so tak ada hal, saya steady, saya boleh bawa kereta. Tak ada. Kamu kena ingat semua ini tidak akan diterima di mahkamah. Selagi mana kamu ada minum alkohol dengan sukarela, benda ni akan ditakrifkan sebagai keadaan di mana kamu berada dalam keadaan mabuk. Dan kamu kena tahu undang-undang 5 tahun yang lepas dan sekarang ni telah banyak berbeza, di mana had tu telah dikurangkan. Dulu 80, sekarang telah kurang ke 50. Tapi saya tak nak terangkan mengenai had itulah, supaya saya nak orang awam faham. Dan ingat, kalau kamu minum satu can sekalipun, kamu boleh dikategorikan sebagai seorang yang mabuk. Alright? Ini kamu kena ingat. Okey, seterusnya bila kita dah tahu, okey, ini adalah apa yang akan berlaku jika seseorang tu mabuk. Berapa banyak kamu kena minum untuk mabuk. Okey, kita pergi kepada hukuman. Hukuman ini lagi satu. Sekarang ni hukuman sangat-sangat berat. So, saya nak ramai ingat pasal benda ni. Apa hukuman dia? Hukuman dia ada dua benda. Yang pertama adalah denda. Denda paling kurang adalah sebanyak RM10,000. Ini kamu kena ingat. Dan kamu jangan ingat denda ini boleh RM1,000, RM2,000 dah tak ada dah denda yang rendah-rendah. Denda paling kurang RM10,000 walaupun hakim ataupun magistrate ingin memberikan hukuman yang lebih rendah, tak boleh sebab tangan hakim atau tangan magistrate adalah terikat kerana undang-undang telah menetapkan bahawa denda paling minima adalah RM10,000 dan ke atas. Maksudnya paling kurang kamu kena RM10,000 tapi boleh naik lagi lah RM11,000, RM12,000, RM15,000 dan selanjutnya. Tapi paling kurang RM10,000. So itu kamu kena ingat. So kamu tak ada pilihan lah. So kalau kamu kena denda, kamu kena tahu paling kurang dekat tangan kena ada, kamu kena standby paling kurang RM10,000. Tak ada istilah kamu nak standby RM2,000, RM3,000, tak boleh. Kamu tak boleh buat apa. Seterusnya, hukuman penjara. Hukuman penjara adalah wajib. Apa maksud dia? So maksudnya, bila kamu didapati memandu kenderaan dalam keadaan yang mabuk, kamu akan dikenakan hukuman denda. Denda adalah paling kurang RM10,000 dan penjara. Bukan atau ini dan. Bila kita kata dan, maksudnya kamu akan didenda dan dipenjarakan pada masa yang sama. Penjara ni berapa lama? Penjara paling kurang adalah 1 hari. Paling kurang 1 hari. Tapi kalau katakan hukuman penjara ini, hakim atau magistrate ingin bagi kamu 5 hari, 10 hari, itu adalah discretion mahkamah. Tapi penjara adalah wajib. Kamu tidak ada pilihan. Kamu kena tahu ramai yang akan tanya saya, tuan, duit tu saya boleh bayar tapi penjara tu tak boleh. Boleh tak saya bayar denda tapi saya tak masuk penjara? Tak boleh. Bila kamu didapati bersalah memandu kenderaan dalam keadaan yang mabuk, denda minima RM10,000, penjara wajib paling kurang 1 hari. So, senang kamu nak ingat, hukuman paling rendah yang kamu boleh dapat adalah didenda RM10,000 dan dipenjara 1 hari. Itu adalah hukuman yang paling minima jika kamu didapati bersalah. Dan macam saya sebut tadi, hukuman ini boleh naik lagi lah. Ikut apa keadaan kamu. So, ini adalah bergantung kepada budi bicara mahkamah. Sebab mahkamah akan menilai apa keadaan kamu, macam mana dan sebagainya. Berapa had yang kamu mabuk, ikut test yang diorang buat dan sebagainya. Ini kamu kena tahu. Okey. Poin ini agak sensitif
untuk banyak orang, tapi saya kena nyatakan juga, bila kita kata masuk penjara ni, kalau kamu dijatuhkan penjara 1 hari, masih okey lagi. Sebab bila kamu dijatuhkan penjara 1 hari, kamu akan ditahan di lokap mahkamah dan lepas pukul 5 tu kamu akan dibebaskan. Itu kalau kamu dimasukkan penjara untuk 1 hari. Tapi kalau kamu dimasukkan penjara untuk lebih daripada 1 hari, katakan 3 hari. Kalau 3 hari, kamu akan dimasukkan ke dalam penjara Sungai Buloh, penjara Kajang. Kamu akan dimasukkan kepada penjara yang sebenar-benar lah. Bukan penjara yang kita tengok dekat TV, duduk dalam lokap balai polis. Tak ada. Kamu tak boleh pilih tau. So, kamu akan dimasukkan ke dalam penjara. So, bila kamu masukkan di dalam penjara ini, kamu akan dilayan sebagai seorang banduan. Tak ada layanan VIP, tak ada apa-apa yang special. Contoh, kamu masuk penjara ini, kamu akan dibotakkan. Kamu akan diberikan nombor banduan. Makanan penjara. So, semua ini sebagaimana kamu adalah seorang banduan. Sebab bila kamu dijatuhkan salah, dijatuhkan hukum sebagai seorang yang memandu dalam keadaan yang mabuk dan dijatuhkan penjara, kamu akan dikategorikan sebagai seorang banduan. Okay? Mungkin ramai yang rasa, sebab ramai juga anak guam saya ataupun kawan-kawan saya di luar sana yang beranggapan bahawa, oh, ini minum saja, takkanlah saya tak sama dengan perogol, pembunuh, perompak. Saya tak sama, saya minum saja. Tapi kamu kena tahu, ikut takrifan undang-undang, kamu akan dilayan sebagaimana banduan yang lain. So, ini adalah sesuatu yang ramai yang tak boleh hadam. Ramai yang rasa macam, oh, saya terpaksa masuk jail. Tapi ini kamu kena ingat, sebab tu saya ingat, sekarang ini memandu dalam keadaan yang mabuk membawa hukuman yang tinggi. So, ini kamu kena ingat. Dan kamu kena ingat bila kamu telah didapati bersalah, masuk penjara dan ada hukuman, maksudnya data ini adalah data yang boleh didapati kalau majikan kamu adalah orang muda, kamu ingin mencari pekerjaan. Kalau kamu pergi untuk interview dan sebagainya, kalau majikan kamu ingin buat carian tersebut boleh menunjukkan kamu ni adalah bekas banduan. Ini kamu kena ingat. Seterusnya, poin kita yang seterusnya adalah untuk mencabar. Okey, sekarang ni kalau kamu nak fight kes ni. Okey, kalau kamu nak fight, satu-satunya cara adalah kamu kena tunjuk kamu minum alkohol ni tanpa pengetahuan kamu, atau kamu tidak ada pengetahuan bahawa kamu sedang minum alkohol. Lagi satu, beban pembuktian adalah sangat tinggi. Dan kedua adalah kamu kena menunjukkan bahawa ada cara ujian itu dibuat adalah salah, ujian air kencing atau breathalyzer. Cara ujian itu dibuat adalah salah, di mana pada kebanyakan masa adalah sesuatu yang sangat mustahil untuk kamu buktikan sebaliknya. So, ini adalah bukan sesuatu yang saya akan cadangkan untuk kamu buat. So, apa kamu boleh buat? Kamu boleh melalui proses mitigasi, kamu boleh memohon budi bicara mahkamah untuk menjatuhkan hukuman yang rendah. Bergantung kepada keadaan kamu. Kamu boleh cuba menjelaskan apa yang berlaku. Contoh, ini adalah kesalahan pertama kamu. Kamu tidak ada niat untuk menghina mahkamah. Kamu adalah seorang yang selalu mengikut proses undang-undang. Kamu pohon jasa baik mahkamah supaya kamu dilepaskan dengan hukuman yang minima. Tapi kamu kena ingat, paling minima pun dah 10,000 penjara 1 hari. Itu adalah yang paling minima yang kamu akan dapat. Tapi tak salah cubalah, sebab kalau kamu tak mitigasi pun lagi tinggi hukuman, denda lagi tinggi, penjara lagi tinggi. So, kamu masih boleh mitigasi. So, jangan ingat apa yang saya cuba sampaikan ni macam kamu tak boleh, seolah-olah kamu tak boleh mencabar pandangan ataupun kamu tak boleh mencabar undang-undang ini. Tapi kamu boleh. Tapi kebarangkalian kamu berjaya adalah sangat-sangat tipis. So, ianya pada kebanyakan biasa saya tidak akan menggalakkan seseorang untuk mencabar cara bagaimana ujian dan sebagainya dibuat. Dan fokus lebih kepada mitigasi. Sekian saja daripada saya. Saya berharap apa yang saya sampaikan untuk hari ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami isu undang-undang yang berbangkit. Macam biasa, jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi saya. Saya akan cuba yang terbaik untuk membantu. Terima kasih.